Assalamualaikum Kak Ain. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Wak. Salam. Okey, kita teruskan kepada sesi tadabbur kita. Minta maaf lambat sikit ya. Biasalah hari Sabtu banyak perkara-perkara yang perlu disettlekan. Baik, kita pergi ke juzuk yang ke-24 insya-Allah, surah Az-Zumar, muka surat 466. Tajuk kita hari ini, biar dunia membenci tetapi syurga menanti. Masya-Allah. Kita pergi kepada ayat yang ke-73 insya-Allah ya. Kak Wah harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, masih bersemangat untuk meneruskan perjuangan yang perlu dilaksanakan pada 10 malam terakhir ini. Andai ada rasa nak nak berputus asa ataupun rasa berat apabila hendak melakukan amal ibadah, maka kita kena muhasabah diri kita balik apa yang telah kita lakukan pada siang hari ya. Adakah perhubungan kita dengan Allah baik? Kalau baik maka Allah akan permudahkan semuanya buat kita. Jadi apa pun untuk Allah memberikan kehendak rahmatnya kepada kita agar kita dapat membuat sesuatu amal tersebut, ianya bergantung kepada bagaimana kita berhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada siang harinya. Sebab untuk beramal pada malam hari ni bukan semua orang yang akan terpilih kerana ia adalah satu masa yang istimewa lah. Istimewa tu bermaksud kerana pada masa tersebutlah Allah memustajabkan semua doa pada malam tersebut dan sepatutnya ataupun seharusnya bagi sesiapa yang ada masalah jiwa, ada masalah yang berat, dia sudah semestinya mewajibkan diri dia untuk bangun 1/3 malam untuk bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amal ibadah dan merintih merayu kepada Allah, berdoa pada waktu tersebut agar Allah membantu memberikan ataupun memudahkan perkara-perkara berat yang dihadapinya pada ketika itu, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada tadabbur kita. Pernah tak kalau kita ni ataupun para pendengar sekalian pergi ke suatu tempat ya, bila kita hadir ke tempat tersebut, orang-orang sekeliling kita pada waktu itu tidak menghirau pun ataupun meraikan pun kedatangan kita. Bukanlah meraikan tu maksudnya kena ada kapet merah, ada alunan kompang, bukan. Maksudnya meraikan di sini ni adalah mereka tidak merasai kewujudan kita dekat situ pun. Ya, kadang-kadang bila kita nak bersembang pun dia pun macam acuh tak acuh je nak sembang dengan kita kalau macam kita nak hang out ke dengan dia, dia tak memilih kita untuk menjadi teman dia ataupun teman sembang dia. Kita rasa kita ni left out. Pernah tak kita rasa kita tak dihargai di sesuatu keadaan ataupun di sesuatu circle ataupun di suatu tempat? Orang seolah-olah tak nampak kewujudan kita ni. Biasanya kita akan mestilah kita akan rasa sedih, betul tak? Kita akan rasa left out lah, kita akan rasa down dengan keadaan sebegitu. Tapi ketahuilah kalau kita rasa sedih dengan keadaan sebegitu, Nabi SAW pun pernah juga merasakan situasi sebegitu. Nabi SAW pernah menempuh di mana pada satu fasa ataupun pada satu masa orang merasai kewujudannya. Sebelum umur Rasulullah SAW 40 tahun ya. Masa sebelum itu Nabi disanjung, dipuji, orang respect ya. Tetapi selepas Nabi SAW menyampaikan dakwah dan dipilih menjadi Rasul,
Nabi dibenci, ditomah, dicerca. Uh, Nabi SAW tidak lagi diiktiraf kewujudannya seperti sebelum tu. Pada waktu terakhir Nabi di Mekah, orang-orang Quraisy dan para pembesar Mekah plan untuk nak eliminate Nabi daripada Mekah. Maksudnya nak bunuh Nabi pada waktu itu. Tetapi ternyata Nabi SAW tidak keluar dari Mekah dengan dibunuh, tetapi Allah memerintahkan hijrah kepada Rasulullah SAW pada ketika itu. Jadi kalau kita merasakan kita ini tidak ada sesiapa di dunia, tidak ada sesiapa yang memahami kita, tidak ada sesiapa yang ingin menjadi kawan kita, ataupun adik-beradik ataupun kawan-kawan tidak memahami ataupun tidak menghiraukan kita. Sentiasa kita ni berseorangan ya, disisihkan. Jadi kita sebenarnya tak pernah bersendirian ya. Ada orang-orang terdahulu yang sudah menempuh apa yang kita tempuh dan Nabi SAW sendiri menempuh perkara tersebut, malah lebih teruk lagi Nabi dicerca, dimaki. Ada ketika Nabi di depan Kaabah ketika Nabi sujud, ada orang Quraisy letakkan bahagian dalaman binatang sembelihan atas Nabi punya belakang, sehingga ada seseorang memberitahu kepada Fatimah, lalu Fatimah datang dan membersihkan Nabi ketika itu. Tapi ada tak kita macam tu? Tak ada kan? Taklah seteruk Nabi, betul tak? Kita paling kurang pun disisih kan, orang cakap belakang kan, gosip-gosip dekat tempat kerja ke, biasalah tu ya. Bukan semua orang yang suka kita pun. Tetapi kita sebagai manusia biasa, mestilah kita ada rasa, kita ada perasaan, betul tak? Bila manusia buat begitu pada kita, kita akan ada reaksi. Mungkin kita akan rasa sedih, ya, kita akan rasa disisihkan, left out, ya. Walaupun kita diraikan ataupun diuji di dunia, ataupun kita diraikan begitu ya di tempat kerja kita, ataupun ketika kita di kelas ke, di college ke, ataupun di universiti ke, ataupun ketika kita bersosial dengan circle kita ya, kita kena ingat ya, ada suatu tempat sebenarnya yang sentiasa meraihkan kehadiran kita, yang sentiasa menantikan kehadiran kita, yang sentiasa tertunggu-tunggu kehadiran kita ni. Jadi tempat itu kalau kita nak pergi, dia ada syarat dia. Syarat dia adalah kita kena bersabar dengan apa yang berlaku dekat dunia ni pada saat ni, yang kita hadapi ni, yang berat ni. Biarpun satu dunia menolak kita, menolak kehadiran kita, tetapi percayalah, selagi mana kita ada iman, di mana kita berpegang dan bertakwa kepada Allah, maka Allah janji ada satu tempat yang menanti kita dan menunggu kedatangan kita. Jadi saya akan bacakan ayat 73 surah Az-Zumar ni insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama tengok, buka musyaf kita. Sekejap ya. Dan boleh lihat, boleh dengar baik-baik ya ayat ini, bagaimana Allah menerangkan keadaan ataupun tempat yang di mana tempat tersebut tidak pernah akan menolak kita. Sentiasa akan meraihkan, menanti-nanti kedatangan kita sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Bermaksud, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dihantar ke dalam syurga secara berkumpulan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka,
kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Masya Allah ya. Jadi sekarang tahukah kita apakah tempat yang menanti-nanti kita tadi dekat akhirat sana, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia bersabar dengan segala ujian dekat muka bumi ni yang Allah izinkan untuk dia lalui, maka Allah kata kalau dia bersabar, dia jadi orang yang bertakwa, syurga pun tengah tak sabar nak tunggu kehadiran dia. Dengan cara Allah sebutkan ahli syurga ni masuk dalam syurga, boleh kita lihat tadi kan ayat tadi, cara ahli syurga ni masuk ya, dekat dalam syurga ni memang remarkable ya. Kalau kita boleh lihat dekat situ, dimulakan dalam ayat 73 ni surah Az-Zumar ini, Allah gambarkan wasiqal ladzina taqaw ya. Wasiqa ni secara bahasa bermaksud halau ya. Itu secara bahasanya lah. Tetapi takkanlah ahli syurga tu kena halau. Macam tak bersesuaian pula kan. Ia bukan bermaksud penghuni syurga tu kena halau. Tetapi apabila penghuni syurga tu nanti dia sampai dekat depan pintu tu, mereka ni seolah-olah macam terjegat dekat depan pintu tu. Yelah mana tak terjegatnya. Bayangkan mereka ni datang dalam keadaan berkumpulan. Lepas tu pintu syurga tu dah terbuka. Ya, dan mereka telah nampak apa yang ada dekat dalam tu. Sampai je macam terkesima, terkejut, macam terpesona. Jadi macam macam apa? Macam tegak je dekat luar pintu tu. Macam terjegat kan? Freeze je dekat depan tu. Sebab apa? Sebab macam tak percaya apa yang mereka lihat di dalam syurga tersebut. Mestilah perkara yang mereka nampak tu adalah perkara yang tak terjangkau dekat dunia ni. Itulah ada dalam syurga. Jadi tercengang-cenganglah mereka ni menyaksikannya, seolah-olah terpegun, terkejut. Tu yang tercegat je depan pintu syurga tu. Maka Allah kata, seolah-olah Allah kata syurga tu untuk kamu dah. Maka Allah kata pada malaikat, wasiqal ladzina taqaw. Disebabkan mereka terlalu tercengang, ya, maka Allah kena lakukan pada orang bertakwa ini wasiqah. Wasiqah masuk ya. Allah kata macam tu. Macam menghalau lah, macam suruh masuk. Masuk kan. Kena cakap macam tu sebab semua dah macam freeze dah dekat depan tu. Ya. Jadi itulah tempat kamu dan masuklah kata Allah. Masya Allah ya. Sampai Allah suruh masuk. Ya. Dan itu tempat kamu ni, kamu akan diraikan dekat sana. Kadang-kadang kita ni macam, yelah kita tempat baru, betul tak? Kita tak biasa, kita jadi macam malu-malu kucing lah ya, shy-shy cat dekat situ kan. Nak masuk rumah orang pula tu kan. Tapi Allah kata nanti kita seolah-olah kita ni dibawa masuk. Dihalau masuk. Ya, nak masuk syurga pun kena halau. Dia suruh masuk. Ni rumah kamu. Allah kata begitu. Perumpamaannya lah ya. Jadi the moment kita nak masuk tu, dekat syurga ni kena bayangkan tau kita. Kena bayangkan kita berada di tempat, di depan pintu syurga tu, tengah tercengang-cengang sebab nampak keadaan dalam syurga tu. Ya, kalau boleh agaknya mulut tu pun tak boleh tertutup dah, macam tercengang je kan. Sampai Allah kata masuk kan, Allah kata macam tu. Bukan sekadar disuruh masuk, tetapi kita nanti kita akan diberi sekejapnya, seolah-olah macam kita akan disambut oleh penghuni syurga dekat situ. Kita nak masuk je, dah disuruh masuk tadi kan. Tak sempat lagi, yelah kalau kita pergi ke rumah orang kan, nak pergi macam kita masuk suatu tempat yang baru, mungkin kita pun dah biasa beri salam, betul tak? Tetapi kita ni tak sempat nak beri salam, tetapi
khazanah syurga yang memberi salam kepada kita ketika itu. Terbalik pula seolah-olah macam boleh bayang tak dekat dunia tadi tak ada orang pun nak hirau kita ni, penghuni dunia tak hirau kita pun, tak merasakan pun kewujudan kita ni, disisih kan, dipelit, digosipkan kan. Tetapi kalau kita bersabar, kita buat takwa, Allah janji syurga dekat kita. Bayangkan bila kita nak masuk syurga tu, disuruh masuk, dihalau, disuruh digesa masuk macam tu. Lepas tu dah lah macam tu, disambut dengan salam oleh khazanah syurga. Mereka memberi salam kepada kita. Jadi bermaksud kalau sebut khazanah syurga ni, dia bukan sekadar penghuni dekat dalam tu yang bagi salam tapi segala kenikmatan air, rumput-rumput, buah-buah dalam tu semuanya memberikan salam, tanda mengalu-alukan ketibaan penghuni syurga. Masya Allah tak tergambar tau dia punya keadaan pada waktu ketika itu kita disambut. Bukan sahaja semua yang ada di dalam syurga tu memberikan salam kepada kita. Kita masuk je, semua khazanah berkata Assalamualaikum kepada kita. Dan tak cukup dengan tu, dia siap bagi tahu, berbahagialah kamu. Masya Allah. Jadi kita dulu, antara perkara yang kita impikan duduk dekat tempat yang orang tak nampak kewujudan kita kan, orang tak raikan kita kan. Mungkin kita tak dapat dekat dunia perkara itu, tetapi ketahuilah syurga tu bukan sekadar orang je meraikan kewujudan kita, tetapi segenap khazanah ternanti-nanti kehadiran kita. Dan katakanlah kita ni mungkin juga ada situasi kita ni diraikan di tempat kerja orang recognize kita pukul 5 petang, tapi pukul 5 petang sesi recognize tu habis dah sebab office hour kan pukul 8 sampai pukul 5 sahaja. Jadi dah hilang dah dari radar selepas tu mana-mana yang meraikan kita tadi, staff-staff kita ke dah hilang daripada radar dah tak ketahuan, semua balik kepada rumah masing-masing menguruskan hal masing-masing kan. Tapi dalam syurga nanti, bila penghuni syurga ni masuk je dalam syurga, khazanah syurga meraikan, beri salam dan ucap bahagia, dan kita akan stay dekat situ sampai bila dalam erti kata lain, masuk dekat syurga sampai bila-bila lah kita akan diraikan dan diiktiraf dan dirasai kewujudan kita dengan sangat-sangat menenangkan. Jadi perkara ni dirakamkan di dalam Al-Quran dan perkara ni benar. Ini adalah kata-kata Allah. Jadi berpeganglah kepada apa yang Allah janjikan, apa yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Mungkin barangkali kalau orang tak suka kat kita dekat dunia ni tak apalah. Mungkin barangkali orang tak suka dekat kita tu, kita tak ada buat salah apa-apa dekat dia, betul tak? Boleh je jadi macam tu, tiba-tiba je orang tu dia memang tak ngam dengan kita, dia tak boleh masuk, orang kata tak boleh. Mungkin ada perkara yang dekat kita ni dia tak boleh blend in. Kita kena terima lah kan. Tetapi kalau kita ada buat salah dekat seseorang sehingga membuatkan dia tak suka kepada kita, maka kita kena berubah lah. Kita kena cuba menjadi lebih baik lah. Tetapi kalau anda kata kita tak bersalah, orang masih membenci kan, tak apalah. Ketahuilah ada tempat lain yang sentiasa menanti-nanti dan meraihkan kewujudan kita. Jadi jangan berputus asa. Mungkin kita nak pergi kat tempat tu lambat lagi, tapi hakikatnya kita kena bersabar. Itulah dunia Dunia adalah tempat untuk mendidik sabar. Jadi sebab untuk bersabar dan bertakwa inilah
balasan yang Allah janjikan, iaitu syurga. Jadi mudah-mudahan inilah keadaan kita semua apabila kita nak masuk syurga nanti, insya-Allah ya. Semoga Allah berikan kita semua syurga. Amin ya. Jadi daripada awal kita melakukan sesi tadabbur, kita melihat bagaimana ustaz merelatekan bagaimana seorang khalifah itu terbentuk ketika di dunia ini adalah hasil daripada ujian. Tanpa ujian, kita tidak akan dapat memperbaiki diri kita. Tanpa ujian, kita tidak akan dapat membentuk suatu attitude yang baik ataupun yang positif dalam diri kita. Dan daripada ujian tersebutlah seorang khalifah terbentuk di muka bumi Allah ini. Dan untuk menjadi ataupun melaksanakan tanggungjawab seorang khalifah, sudah semestinya Allah katakan kita perlu sabar, dan di dalam kita sabar kita perlu melaksanakan takwa. Itu adalah dua ciri-ciri ahli syurga ya. Apabila kita bertakwa, kita melaksanakan takwa bermakna kita beriman. Dan ada dua perkara ini dekat diri kita, insya-Allah lah ya. Dan sudah semestinya lah takwa itu, melaksanakan takwa tu dia ada orang kata faktor-faktor lain yang menyumbangkan agar takwa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena go further lah. Kena cari ilmu ya. Bukan, kita tak nak jadi seorang Islam yang hanya mengikut. Menjadi seorang Islam yang mengikut-ikut saja di dalam melaksanakan takwa. Biarlah kita melaksanakan takwa itu sehingga kita nampak daripada hasil kita melaksanakan takwa ya. Kita bersabar dan kita membuat dengan cara yang betul ataupun cara yang mengikut protokol yang Allah telah tetapkan apabila melaksanakan takwa, dan akhirnya kita mendapat ataupun kita nampak sesuatu buah hasil yang baik, hasil daripada takwa tersebut. Jika kita dapat melihat keadaan itu dan apabila kita diuji kita bersabar, maka insya-Allah ya kita akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berputus asa ketika hidup di dunia ni. Ingatlah dunia ni tidak kekal pun ya. Tidak ada apa yang kekal di dunia ni. Sesusah mana kita pun menghadapi sesuatu takdir yang Allah tetapkan kepada kita, kita tetap ada Allah yang maha sempurna itu akan membantu kita. Kita tidak berseorangan menghadapi perkara-perkara tersebut ya. Allah aturkan untuk kita, pasti Allah akan uruskan untuk kita. Jadi berpeganglah kepada Allah, bergantung kepada Allah agar pergantungan kita tu sehingga membuahkan sesuatu hasil yang baik dan kita dapat petik hasil yang lebih besar ketika kita di syurga nanti, iaitu dengan dapat memandang wajahnya di sana. Masya Allah ya. Itu adalah perkara yang dinanti-nantikan oleh orang-orang mukmin. Maka lihatlah dunia ni sebagai sesuatu perkara yang kecil saja sebenarnya. Kita boleh tempuh sebab kita ada Allah. Kita ada Allah bersama kita. Allah tu maha sempurna. Dia yang membuat segalanya, mengaturkan segalanya. Maka kalau bagi Allah perkara semua tu di dalam kun fayakunnya. Ya? Kita kena yakinlah. Jadi cari cara bagaimana untuk merasakan hidup bertuhan tu. Kita yang kena, kita kalau kita mahu, pasti ada jalannya. Dan Allah janji bagi orang yang bersusah ketika di dunia ini, orang yang bermujahadah nafsu ya, bermujahadah dalam melaksanakan takwa ya, melaksanakan amal soleh ya, dan apabila melaksanakan sesuatu amal tu hanya untuknya, Allah menjanjikan ya syurga untuk mereka-mereka
yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita ini adalah salah seorang daripada golongan tersebut ya. Amin, insya-Allah. Jadi saya tutup perkongsian ini pada hari ini. Ada soalan ke? Sekejap ya. Tak ada soalan ya. Kalau macam tu cuma nak cakap sikit lah. Kalau kita lihat dari tadi sebenarnya nak cakap yang kalau kita lihat sesi tadabbur kita daripada hari pertama sehingga hari ini ya, hari yang ke-24, Ustaz sebenarnya banyak menekankan berkenaan dengan ujian lah ya. Ujian, musibah dan sebenarnya perkara tersebut ujian tak habis-habis ya, daripada satu masalah ke satu masalah ya, daripada satu musibah ke satu musibah. Tetapi dalam masa yang sama Allah selitkan nikmat. Ya, Allah selitkan nikmat, Allah mudahkan ya. Tetapi kita jarang nak nampak pattern tu sebenarnya. Ya, kita terhijab untuk memandang jamal dan jalal Allah tu. Allah ni dia takkan tunjuk jalal je. Dia takkan nak kita menyaksikan jalal side jalal dia je. Tidak. Pasti ada jamal dia. Sebab tu kalau orang yang mengenal Allah, mereka bahagia je. Allah mentajalikan jamal ke ataupun mentajalikan jalal dia ke, dia rasa seronok je. Sebab apa? Sebab dia menyaksikan nyatanya Allah itu, wujudnya Allah tu di sisi dia. Jadi apa yang Allah nak tunjuk, ya Allah apa kau tunjuk aku reda je ya Allah. Aku terima je. Asalkan aku tahu engkau ada. Engkau menunjukkan perkara-perkara begini sebenarnya adalah hanya untuk aku recognize kewujudan engkau tu. Itu sebenarnya dengan Allah ni. Engkau kurniakan aku nikmat, engkau kurniakan aku musibah ya. Engkau kurniakan aku sedikit ujian ketika beramal. Sebenarnya Allah nak memberitahu kita yang aku wujud. Aku membuat perkara ni semua terjadi dekat engkau supaya engkau nampak aku. Macam tu. Dan apabila engkau nampak aku, ada perkara yang engkau perlu buat. Iaitu recognize aku. Dengan apa? Dengan buat nafi isbat lah. Itulah syahadah kita. Yang kita menampak, ya Allah, tiada satu pun gerak aku, melainkan semuanya gerak engkau. Engkau yang aturkan semua ni, ya Allah. Allah nak kita begitu. Kita, orang kata apa, akui. Allah nak kita, dia nak dengar kita akui. Dekat mana? Dekat dalam hati. Dalam kalbu, kita nampak kewujudan dia. Ya. Melalui apa kita nampak? Melalui af'al dia. Melalui asma' dia, melalui sifat dia. Itu sahaja. Ya, kadang-kadang tu dia beri banyak sangat episod musibah sampai tak henti-henti. Lepas satu musibah, ya, tak sempat habis lagi satu musibah, masuk pula musibah kedua. Lepas tu musibah ketiga, musibah keempat, ya. Sampai kita ni macam rasa macam tak cukup nafas, ya, nak menghadapi musibah ni. Tetapi pernah tak terfikir kenapa Allah beri beberapa episod musibah yang dalam keadaan yang macam rapat tu? Jawapannya ada dekat diri kita sebenarnya. Sebab Allah nak kata, Allah nak bagi warning lah. Allah nak bagi warning, Allah nak cakap, bila kau nak recognize aku? Bila kau nak kembali dekat aku? Itu je sebenarnya, punyalah sayang Allah tu dekat kita. Sebab tu, selalu kita dengar para ulama kata, ujian tanda Allah sayang. Tetapi kita tak faham, sayang apa macam ni? Kalau sayang takkanlah bagi aku susah, betul tak? Tapi kita tak memahami, kita tak kenal Allah. Jadi dekat situlah akan terjadi konflik diri lah ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mencari cara untuk kita recognize Allah dalam kehidupan kita ni. Untuk kita menyaksikan wujudnya aku hanyalah untuk menyatakan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita akan
lebih menghargai apa yang Allah kurniakan kepada kita. Sama ada ianya nikmat ataupun musibah, kita akan lebih tenang di dalam kita hendak berhadapan dengan perkara itu. Kerana kita tahu di sebalik setiap penceritaan itu ada Allah yang mengaturkan untuk kita dan Allah juga yang akan menguruskan untuk kita. Cara Allah nak uruskan tu terpulanglah dekat dia. Tetapi percayalah, walaupun Allah beri kita sesuatu musibah yang kita rasa macam prolong, macam daripada segi contoh kesihatan ke, kita tidak nampak ada kesembuhan dekat situ. Tetapi percayalah, cara Allah menguruskan bukannya dengan dia memberi kesembuhan, tetapi dia memberi kemudahan. Dia memberikan ketenangan kepada kita untuk menghadapi musibah tersebut. Itu cara Allah manage. Dan perkara tersebutlah yang kita mahukan. Sembuh atau selesai ataupun perkara musibah itu selesai atau tidak, itu keputusan Allah. Tetapi yang paling penting bagaimana kita nak berjalan di dalam musibah itu. Itu yang kita perlukan dekat dunia ni. Dan hanya Allah sahaja yang boleh memberi perkara tersebut. Jika kita recognize je. Kalau kita tidak kembali, kita akan rasa hidup kita terkontang-kanting lah. Rasa macam ada setengah makhluk Allah ni, manusia Allah ni, walaupun dia diberikan suatu musibah yang cukup kuat, tetapi kita nampak dia kuat semangat. Dia kuat semangat, dia positif, tetapi selalunya mereka ni akan ada masalah hati. Di situ permainan dia. Dia orang tak ada masalah nak positif untuk menghadapi musibah. Apa saja Allah beri, dia orang positif je. Tetapi daripada segi perhubungan dengan Allah tu tiada, sebab apa? Masih lagi ada penyakit-penyakit hati di situ. Jadi pentingnya kita ni biarlah dalam keadaan kita positif menghadapi sesuatu musibah, tetapi kita recognize Allah itu. Kita berhubung, kita dapat memandang dia ketika dalam musibah itu. Dan kita dapat mengatakan, aku positif ini, aku kuat. Ini sebab Allah yang gerakkan aku kuat. Kalau tidak, ya Allah, aku ni lemah. Kita nak tahap macam tu dengan Allah ni. Kita tak nak lagi nampak diri kita. Kita nak nampak yang nyata itu adalah Allah sahaja. Jadi sama-sama kita doa, moga Allah buka pemahaman ini kepada kita. Kerana tanpa mengenal Allah ketika di dunia nanti, saya khawatiri apabila kita masuk ke alam barzah, perkara pertama malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya adalah ma rabbuka. Di situ saya takut kita tidak dapat menjawab soalan tersebut. Bagaimana nak menjawab kalau ketika di dunia kita tak pernah mengenal Allah. Kita tak pernah nampak Allah tu meliputi kita pun. Ini perkara yang berat Sebab itulah saya katakan ini adalah perjalanan akidah kita Bukan perjalanan yang nak gembira-gembira, nak karomah, nak apa lagi berjalan nak status kewalian ke. Perkara tersebut bukan urusan kita. Urusan kita adalah untuk memastikan akidah kita ini, suasana hati kita ini adalah menyaksikan la ilaha illallah itu. Kita membawa la ilaha illallah itu di dalam turun naik nafas kita setiap hari. Itulah nafi dan isbat kita di dalam kolbu kita itu. Dan jika kita syahadah kita betul, syahadah itu kita dapat jadikan suatu pegangan yang solid, maka insya-Allah lah apabila para malaikat bertanya berkenaan soalan ma rabbuka, silap-silap malaikat pun tidak dibenarkan bertanya kepada kita. Sebab kenapa? Ya Allah, hati hamba engkau ni penuh dengan nama engkau, ya Allah. Penuh dengan asma engkau. Bagaimana kami nak bertanya kepada dia, ya Allah? Ada hamba Allah yang begitu jadi semoga keadaan kita begitulah jadi apabila terikat dengan sesuatu musibah ketika di dunia ini, sentiasalah jadikan Al-Quran itu sebagai rujukan kita. Dan apabila kita
memahami sesuatu petunjuk dan bagaimana cara untuk kita implement ataupun melaksanakan petunjuk tersebut, jika perlu merujuk kepada orang yang lebih mahir ataupun yang lebih sudah terlebih dahulu menjalani petunjuk tersebut, maka kita kena mencarilah orang tersebut ya. Itulah gunanya para aulia ya, para salafus soleh. Kenapa mereka membuat kitab-kitab ya. Itu adalah semuanya untuk menjadi rujukan kita ketika berjalan. Al-Quran itu adalah sumber main sources kita. Tetapi untuk melaksanakan di muka bumi ini, ada pelbagai contoh yang Allah kurniakan. Itulah gunanya Allah beri para rasul, para nabi ya, untuk memperjelaskan dengan lebih jelas lagi tentang petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi carilah orang-orang yang merupakan pewaris-pewaris Nabi yang sebenar-benarnya. Hanya mereka saja yang boleh membawa akidah kita kepada jalan yang benar ya, insya-Allah. Jadi Kak Wah tutup majlis ini. Selamat berbuka pada malam ini. Malam ni malam ke-25. Perbanyakkan amal pada waktu-waktu ganjil, pada hari-hari ganjil pada 10 malam terakhir ni tanpa meninggalkan hari-hari yang genap Kalau Kak Wan sendiri personally sama je. Hari genap ke, hari ganjil ke, walaupun tahu ada ganjaran pada 10 malam terakhir ni adalah Lailatul Qadar itu ada, tetapi itulah bukan itu tujuannya. Apabila beramal hanya untuk mendapat redha dia. Hanya minta ya Allah dengan izin kau, dengan kekuatan engkau, berikanlah peluang dekat aku yang hina ini untuk berkhidmat dekat engkau pada 10 malam terakhir ni. Berikan peluang dekat aku ini untuk mencari redha engkau pada 10 malam terakhir ni. Berikan kepada aku untuk peluang kepada aku yang hina ni untuk mengabdikan diri, untuk membahagiakan engkau pada 10 malam terakhir ni. Dapat atau tidak Lailatul Qadar itu ya Allah, itu adalah urusan engkau ya Allah. Serah dekat Allah begitu. Jadi apabila kita beribadah, insya-Allah Allah akan mudahkan ya. Sebab kita dah mohon bantuan. Kita mohon bantuan pada siapa? Mohon bantuan pada Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Sempurna tu. Ya, kita tak mampu nak buat semua ni. Kita tak mampu nak hikmat ya, kita tak mampu nak beramal tanpa Allah di sisi kita. Jadi mudah-mudahan Allah terima ihsan kita ya di dalam kita beramal ya. Kita Allah terima segala apa hikmat yang cuba kita berikan kepada Allah, walaupun kita tahu Allah tak memerlukan hikmat kita tu pun ya. Allah tak pandang pun hikmat kita tu ya. Tetapi kenapa kita, walaupun kita tahu, tetapi kita ada siapa? Kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, ikon kita untuk kita contohi. Contohi Nabi kita ya. Nabi kita bagaimana dia membuat amal ibadah. Bengkak-bengkak kaki dia ya. Kerana apa? Kerana nak berhikmat. Nak berhikmat kepada Tuhan dia. Terlalu banyak nikmat Allah beri dalam hidup Nabi. Ya, walaupun diuji dengan begitu teruk, Masya Allah. Nabi kalau nak sebut ujian Nabi tu malu nak sebut ujian sendiri. Betul tak? Malu dengan Nabi. Ya. Allah uji sikit dah macam dah tertonggek-tonggek dah. Ingat Nabi tempuh, malunya aku ni. Sikit je pun Allah uji. Kan? Jadi Nabi yang diuji begitu teruk sekalipun masih lagi membuat banyak amal. Hanya apa? Hanya nak berhikmat kepada Tuhan je. Sebab Tuhan dia tak pernah tinggalkan dia. Walaupun diuji teruk, tetap dia, Nabi Rasulullah tu dia dapat menempuh ujian tu. Dengan siapa? Dengan Allah. Allahus Samad tu. Allah As-Samad. Jadi kita pun contohilah Nabi kita ya. Sebab tu kita Allah kurniakan Nabi, para Rasul kepada kita untuk kita jadikan tauladan dan sebagai ikutan. InsyaAllah. Jangan contoh-contoh perkara lain ya. Contoh Nabi saja. Contohi orang-orang terdahulu daripada kita. Siapa? Iaitu para Nabi, para Rasul, para Aulia, para Salafus Soleh. Ya. Jangan contohi orang yang bukan-bukan tau. Kita nak berada di jalan ni, biarlah pada jalan yang betul. Ya.
Al-Quran cukup jelas, semua ada dalam Al-Quran tu. Follow je Al-Quran, tak perlu kitab-kitab yang tak nyata Cuba tengok Nabi, Nabi bawa Quran selama 23 tahun. Nabi bawa. Tak ada pun Nabi guna kitab-kitab yang lain. Sama juga dengan para rasul yang terdahulu. Ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kita, walaupun kita ni generasi sekarang, tetapi tauhid kita sama dengan 1400 yang dahulu. Jangan sesekali cuba ubah apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Itu sedikit peringatanlah daripada Kak Wah yang sebehina ni, yang tak ada tahu apa-apa pun. Kita sama-sama berjalan di dalam jalan tauhid ini agar tidak terpesong daripada jalan yang benar. Ujian banyak jalan ni. Jadi sebab tu Kak Wah cuba perkenalkan Al-Quran, sama-sama kita tadabbur. Apa yang ada dalam Al-Quran tu ikutlah, dan nak mendalami lagi perjalanan tu, sesuatu petunjuk tu, carilah orang-orang yang soleh, insya-Allah mereka ada jawapan. Jadi sekian daripada Kak Wah, insya-Allah esok kalau diizinkan Kak Wah buat tadabbur Agak sibuk sikit weekend nak raya kan. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.